Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan pramusim yang berlangsung semalam dan juga awal pagi tadi. RB Salzburg tewas 4-3 kepada pasukan Inter Milan. Barcelona menang 4-2 ke atas pasukan Spurs. AC Milan hanya mampu seri 1-1 dengan pasukan Monza. Kita ikuti dahulu perkembangan bola sepak di arena tempatan. Kelantan akhiri kemarau kemenangan. Kelantan FC akhirnya berjaya meraih kemenangan kedua dalam Liga Super selepas 5 bulan apabila mereka berjaya mendudukkan pasukan Negeri Sembilan 2-0 di Stadium Sultan Muhammad ke-4, Kota Baru malam tadi. Walaupun tempang tanpa kehadiran 4 pemain import baru mereka, Kelantan tetap bersemangat memburu kemenangan di gelanggang sendiri. Tuan rumah tidak menunggu lama untuk mencederakan penyokong mereka apabila Leonardo Roland menyumbat gol pertama pada minit kedua perlawanan. Tersentak dengan itu, skuad Rusa menggandakan usaha untuk mencari gol penyamaan tetapi tetap buntu. Penjaga gol pasukan Harimau Malaya, Sheikh Izzah Nazari tewas buat kali kedua kepada Roland kali ini pada minit ke-30. Nasib malang terus menimpa pasukan Negeri Sembilan selepas Haris Kamarudin dibuang padang akibat menerima kad kuning kedua pada separuh masa kedua. Keputusan itu kekal sehingga ke WC penamat dan Kelantan akan bertemu dengan pasukan Terengganu pula selepas ini dan mengharapkan momentum yang baik ini dapat dikekalkan. Gol ketiga pasukan Perak cetus kontroversi. Pasukan Liga Super, Perak FC, mencatatkan kemenangan penting namun gol ketiga yang dijaringkan semalam mencetuskan kontroversi. Bahasi di gelanggang sendiri, The Boss harus memanfaatkan peluang yang ada untuk meraih 3 mata penting untuk terus memperbaiki kedudukan Liga. Gol ketiga mereka menjadi tanda tanya selepas Seo Seong-un dikesan berada di kedudukan offside. Perkara ini mendapat perhatian ramai kerana mereka merasakan gol tersebut tidak sepatutnya diberikan. Mereka juga berpendapat yang mutu pengadilan di Malaysia ini perlu ditambah baik supaya insiden seperti ini tidak akan berulang kembali. Kemenangan ini bagaimanapun berjaya membawa pasukan Perak ke tangga ke-11 Liga dengan 16 mata selepas 19 perlawanan. Cristiano Ronaldo kuburkan hasrat kelak gegasi pasukan Iraq. Bintang sensasi pasukan Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, berjaya membawa pasukannya itu untuk layak ke peringkat akhir Piala Kelab Arab 2023 selepas menundukkan kelab gegasi daripada Iraq, Al-Shorta, dengan keputusan 1-0. Pertemuan di antara dua pasukan tersebut yang berlangsung di Stadium Sultan Abdul Aziz malam tadi menyaksikan Sadio Mane yang baru saja menyertai mereka telah dijatuhkan oleh pihak lawan dalam kotak penalti, sekaligus menghadiahkan sepakan penalti kepada pasukan Al-Nassr pada minit ke-73 permainan. Kapten pasukan Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, tidak berdepan dengan masalah untuk menyempurnakannya dan menjadikan jaringan tunggal dan sudah cukup untuk membawa mereka ke final Piala Kelab Arab. Mereka akan menanti pemenang di antara pasukan Al-Hilal yang akan bertemu dengan pasukan Al-Shabab pada separuh akhir kedua dan juga kudrat pemain berusia 38 tahun itu sudah pasti ditagih bagi memastikan Al-Nassr berjaya menjual trofi kejuaraan. Jonel Lopetegui sah tinggalkan pasukan Wolf. Desas-desus yang mengatakan Jonel Lopetegui akan meninggalkan pasukan Wolf terbukti benar apabila bekas pengurus pasukan Real Madrid itu mengambil keputusan untuk melepaskan jawatannya bersama dengan pasukan Wolf. Keputusan itu sudah pasti mengejutkan ramai penyokong mereka yang rata-rata percaya Lopetegui adalah individu yang tepat yang akan membawa mereka menuju kepada kejayaan, tetapi malangnya itu tidak akan berlaku. Wolf dengan pantas melantik Gary O'Neill sebagai pengganti kepada Lopetegui dan dia bersetuju dengan tawaran kontrak selama 3 tahun. O'Neill bukanlah nama asing dalam pentas EPL apabila dia berjaya membantu pasukan bernama untuk terus kekal bersaing dalam Liga Perdana Inggeris. West Ham setuju dengan syarat 2 pemain bintang EPL. West Ham United dilaporkan sudah pun bersetuju dengan syarat-syarat peribadi yang telah pun ditetapkan oleh 2 pemain iaitu Harry Maguire dan juga James Ward-Prowse. West Ham masih lagi dalam proses perbincangan dengan Manchester United bagi mendapatkan pemain pertahanan mereka itu yang dipercayai bernilai lebih daripada 30 juta pound seperti mana yang mereka gambarkan sebelum ini. Mereka juga akan mengumumkan secara rasmi kehadiran Edson Alvarez selepas pemain tengah itu menyempurnakan segala kertas kerja yang telah pun diberikan. West Ham juga telah menolak tawaran bernilai 60 juta pound daripada pasukan Manchester City yang berminat untuk mendapatkan Lucas Paqueta dengan mereka mahukan sebanyak 90 juta pound terhadap pemain tersebut. David Moyes juga tidak menolak jika City mahu menyertakan sekali Calvin Phillips dalam perjanjian itu kerana dia sememangnya berminat dengan pemain tersebut. Seorang lagi yang dia minat adalah pemain muda mereka iaitu Cole Palmer. Spurs cuba cari pengganti Harry Kane.
Spurs dilaporkan sedang meneliti pasaran pemain untuk cuba mendapatkan penyerang baru sebagai persediaan untuk menjadi pengganti kepada Harry Kane sekiranya dia benar-benar akan meninggalkan pasukan. Bayern Munich telah memberikan sebanyak 3 tawaran kepada pasukan Spurs, tetapi kesemuanya ditolak dan Bayern dikatakan akan meneruskan lagi usaha mereka untuk mendapatkan Kane. Dalam masa yang sama, Spurs juga sedang meyakinkan Kane untuk menandatangani kontrak baru bersama dengan mereka sebagai langkah untuk dia tidak pergi secara percuma sebaik saja kontraknya tamat nanti. Bernardo Silva dan juga Kyle Walker akan terus kekal bersama City. Manchester City yakin dua pemain tonggak mereka, iaitu Bernardo Silva dan juga Kyle Walker, akan menandatangani kontrak baru bersama dengan mereka. Kedua pemain itu sebelum ini dikatakan akan meninggalkan pasukan selepas memenangi treble pada musim lalu, tetapi mengambil keputusan sebaliknya selepas diyakinkan oleh Pep sendiri. Barcelona masih teruskan usaha mereka untuk memujuk Silva, manakala Bayern seperti sudah putus asa untuk cuba membawa masuk Kyle Walker ke sana. Mereka berdua akan menandatangani kontrak baru itu pada hujung bulan Ogos nanti. Manchester United jumpa calon pengganti Harry Maguire. Manchester United mengesahkan yang mereka akan cuba mendapatkan antara 3 pemain ini sebagai pengganti kepada bekas kapten mereka iaitu Harry Maguire. Pemain tersebut adalah Benjamin Pavard, Edmond Tassoba dan juga Claire Todibo. Perbincangan dilaporkan sedang berlaku dengan Todibo dan juga Pavard dikatakan sudi untuk menerima tawaran daripada pasukan Manchester United. Chelsea cuba dapatkan Romeo Lavia juga. Chelsea diberitakan sudah mengemukakan tawaran bernilai 48 juta pound kepada pasukan Southampton untuk cuba mendapatkan Romeo Lavia. Liverpool sebelum ini sudah menawarkan sebanyak 45 juta pound tetapi ditolak oleh pasukan Southampton kerana mereka mahukan sebanyak 50 juta pound dan kini mereka sedang mengadakan perbincangan dengan Chelsea mengenai perkara tersebut. Castello Lukeba sertai pasukan RB Leipzig. Castello Lukeba akan didedahkan sebagai pemain baru RB Leipzig sekiranya segalanya berlaku dengan lancar. Dia didatangkan sebagai pengganti kepada Josko Gvardiol yang mengambil keputusan untuk menyertai pasukan Manchester City. Dia baru saja berusia 20 tahun dan kini sedang beraksi bersama pasukan Ligue 1 iaitu pasukan Lyon. Real Sociedad masih dalam perbincangan dengan Manchester United. Real Sociedad telah pun menyatakan minat mereka untuk cuba mendapatkan Donny van de Beek. Masih berada dalam perbincangan mengenai pemain tersebut. Mereka sedang merangkakan rancangan bagaimana untuk mendapatkan pemain itu secara pinjaman dengan gajinya akan dibayar oleh siapa selepas ini. Mereka juga meletakkan option terbaik kepada Donny van de Beek dan pemain itu dilihat berminat dengan projek di Real Sociedad. Everton mahukan Hugo Ekitike. Everton kini dalam perbincangan untuk mendapatkan pemain muda pasukan Paris Saint-Germain iaitu Hugo Ekitike. Mereka mahu mendapatkannya secara pinjaman tetapi pasukan Paris Saint-Germain berkeras mahu meletakkan option terbaik dalam kontraknya dengan harga menghampiri 35 juta euro. Perbincangan masih berada di tahap awal dan mereka masih lagi cuba untuk memperbaiki tawaran yang akan diberikan. David Raya sah sertai pasukan Arsenal. Arsenal akhirnya berjaya mencapai persetujuan untuk mendapatkan penjaga gol pasukan Brentford, David Raya, walaupun secara pinjaman pada awal-awal ini. Mereka akan membayar sebanyak 3 juta pound dahulu kepada Brentford, diikuti oleh 27 juta pound buy option clause. Cara ini dapat membantu pasukan Arsenal untuk mematuhi undang-undang Financial Fair Play. David Washington setuju akan sertai pasukan Chelsea. Pemain daripada Amerika Syarikat, David Washington, akhirnya bersetuju untuk menyertai pasukan Chelsea dengan yuran sebanyak 15 juta euro bersama dengan 5 juta euro lagi add-on. Kontrak jangka panjang dijangka akan diberikan kepadanya dan dia akan bermain secara pinjaman terlebih dahulu bersama dengan pasukan Strasbourg ataupun bersama dengan Chelsea nanti. Reece James kapten baru pasukan Chelsea. Teka-teki kapten baru pasukan Chelsea akhirnya terjawab apabila Reece James dilantik sebagai kapten baru pasukan Chelsea. Keputusan itu diumumkan sendiri oleh pasukan Chelsea di laman Instagram milik mereka sendiri. Reece James menggantikan bekas kapten Chelsea berhijrah ke Atletico Madrid iaitu Azpilicueta. Keputusan meletakkan Reece James sebagai kapten disambut dengan positif oleh fan Chelsea. Berikutan Reece James adalah pemain asal Akademi Chelsea. Ross Barkley sertai pasukan Luton Town. Bekas pemain Chelsea dan juga Everton, Ross Barkley sah menyertai pasukan Luton Town secara percuma. Barkley sempat berkelana di Liga Perancis selama satu musim bersama dengan pasukan OGC Nice sebelum kembali ke EPL pada musim ini bersama dengan pasukan Luton Town. Setakat ini, persiapan Luton Town terlihat rapi apabila berjaya melakukan beberapa signing yang bagus seperti Tai Chong, Marvelous Nakamba dan juga Ryan Gill.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.